Gencatan senjata di Teluk sekali lagi digegarkan dengan hebat oleh satu berita panas pada hari Rabu 22 April 2026. Iran menyerang telaga minyak Arab Saudi semasa gencatan senjata dan kerajaan Saudi sedang mempertimbangkan langkah balas. Dan ia mungkin melangkaui itu. Apa yang tersebar dalam berita ialah serangan terhadap kemudahan tenaga Arab Saudi semasa gencatan senjata bukanlah perkara kecil. Ia adalah amaran yang keras, terus terang dan berbahaya. Kerosakan itu mengenai titik sensitif di rantau tersebut dan meletakkan semula perang di tengah-tengah perbincangan, tepat ketika usaha sedang dilakukan untuk meyakinkan bahawa yang terburuk sudah berlalu. Dan disinilah fakta itu menjadi lebih berat. Jika minyak Arab Saudi boleh diserang walaupun semasa gencatan senjata, maka Teluk masih berada di ambang letupan baru. Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Tetapi sekarang, Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat. Dengan penuh keyakinan, Milson Alves. Apa yang berlaku adalah jelas dan serius. Agensi Kerajaan Arab Saudi memaklumkan bahawa serangan baru-baru ini telah memaksa operasi di beberapa kemudahan tenaga di kerajaan itu dihentikan. Kesan serta-merta dirasai. Kapasiti pengeluaran telah menurun sebanyak kira-kira 600,000 tong sehari. Pada masa yang sama, aliran dalam saluran paip minyak timur ke barat telah menurun sebanyak kira-kira 700,000 tong, 700,000 barris por dia. Terdapat juga kematian seorang anggota keselamatan industri dan 7 orang cedera. Ini bukan kabar angin maupun bunyi bising di internet. Ini adalah kerosakan yang diiktiraf secara rasmi dengan kesan terhadap pengeluaran, pengepaman, penapisan dan ekspor. Dan dalam situasi di mana Selat Hormuz sudah beroperasi di bawah ketakutan, ancaman dan sekatan, serangan di wilayah Arab Saudi ini memberi kesan yang lebih dahsyat lagi. Siapa yang muncul di tengah-tengah krisis ini? Krisis ini adalah Iran. Walaupun kenyataan Arab Saudi menggunakan bahasa yang lebih berhati-hati dengan hanya menyebut serangan-serangan terkini. Namun begitu, Reuters melaporkan bahwa pengawal revolusi Iran telah mengaku menyerang kemudahan tenaga dan saluran pemindahan minyak termasuk sasaran di Yanbu. Ini melengkapkan gambaran politik bagi insiden ini. Isunya bukan sekedar siapa yang menarik picu. Isunya ialah mesej yang dihantar. Dalam tempoh jeda ketenteraan, Teheran menunjukkan bahawa mereka masih bersedia untuk menekan infrastruktur tenaga jiran-jiran Teluk bagi mengekalkan kelebihan, menimbulkan ketakutan dan membuktikan bahawa gencatan senjata tidak bermakna penyerahan diri. Dalam tafsiran paling keras yang mula tersebar, gencatan senjata menjadi perlindungan sementara untuk penempatan semula dan ugutan. Apa yang paling menakutkan ialah di laluan yang membantu Arab Saudi mengelak titik sempit di Selat Hormuz. Saluran paip minyak Timur Barat telah menjadi laluan penting untuk mengalirkan minyak dari Timur Arab Saudi ke Laut Merah. Apabila koridor ini diserang, kerosakannya bukan sahaja menjejaskan Arab Saudi, malah memberi kesan kepada seluruh dunia. Kerajaan telah melaporkan kesan di Manifa, Quraish, Jubail, Yanbu, Ras Tanura, Riyadh dan struktur yang berkaitan dengan gas serta cecair gas asli. Dalam arti kata lain, tekanan itu telah memberi kesan kepada ladang minyak, penapisan, pemprosesan, pengangkutan dan ekspor. Itulah sebabnya serangan ini semasa gencatan senjata telah menggegarkan pasaran dan politik pada masa yang sama. Ia telah mengganggu bekalan dan juga rasa keselamatan semua orang pada masa yang sama. Apabila kita melihat masa serangan itu berlaku, mesejnya menjadi lebih membimbangkan. Ini berlaku sejurus selepas pengumuman gencatan senjata dan di tengah-tengah perbincangan mengenai penstabilan. Sepatutnya ia adalah fasa pengekangan. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Tempo gencatan senjata digunakan untuk mengekalkan tekanan dan menghalang sebarang rasa normal. Dan di sinilah masuknya aspek paling kuat dalam hal ini. Serangan ke atas telaga, kilang penapisan dan laluan Arab Saudi tidak kelihatan hanya sebagai tindakan ketenteraan yang terasing. Ia kelihatan seperti satu percubaan untuk menunjukkan bahawa Iran masih boleh menjejaskan nadi ekonomi Teluk walaupun tanpa perang terbuka pada kemuncaknya. Bagi Riyadh, ini menyingkatkan kos untuk menunggu. Bagi pasaran, ini memastikan amaran sentiasa dihidupkan.
Bagi rantau ini, ia menguatkan lagi perasaan bahawa gencatan senjata itu tidak pernah benar-benar kukuh. Di latar belakang, Selat Hormuz terus menjadi bahagian yang paling mudah meletup dalam gencatan senjata yang kukuh ini. Ini menguatkan lagi perasaan bahawa Iran telah merampas kapal-kapal semasa gencatan senjata selepas Donald Trump melanjutkan gencatan senjata itu, sementara trafik masih jauh daripada keadaan normal. Satu lagi, analisis daripada Reuters menunjukkan ratusan kapal terperangkap, insurans yang lebih mahal, dan suasana kekeliruan yang berterusan dengan pengumuman yang bercanggah. Ini menguatkan bahawa gencatan senjata itu kukuh. Maksudnya, walaupun satu pihak bercakap tentang gencatan senjata, pihak satu lagi menggunakan laut untuk mengekalkan tekanan. Dan apabila laut terhenti, minyak, gas dan perdagangan global turut merasai kesannya. Perang bukan lagi sekadar ketenteraan, ia juga menjadi isu logistik, ekonomi dan strategi. Pada ketika inilah idea tindak balas Arab Saudi kembali mendapat perhatian. Perdebatan mengenai langkah-langkah balas dendam mula timbul dalam kes ini. Kerana Reuters sendiri mendedahkan pada bulan Mac bahawa Arab Saudi telah pun memberi amaran kepada Iran bahawa serangan baharu di wilayahnya atau ke atas infrastruktur tenaganya boleh mencetuskan tindak balas. Dan bahkan membuka ruang untuk pendirian ketenteraan yang jauh lebih tegas. Jadi, walaupun tanpa pengumuman rasmi mengenai serangan balas pada ketika ini, asas politik untuk satu reaksi sudah pun wujud sebelum ini. Selepas serangan ketika gencatan senjata, persoalannya bukan lagi sama ada Riyadh marah atau tidak. Persoalannya ialah sejauh mana kerajaan itu akan bertindak balas. Menjadi mangsa serangan tanpa memberi tindak balas yang setimpal. Dari pihak Amerika Syarikat pula, keadaan juga menjadi semakin tegang. Trump telah melanjutkan gencatan senjata, tetapi mula mendesak secara terbuka agar Selat Hormuz dibuka sem halangan dan mengatakan bahawa Iran melakukan kerja yang sangat buruk dengan membenarkan laluan minyak. Kenyataan ini penting kerana ia menunjukkan bahawa Washington tidak menganggap gencatan senjata itu mencukupi. Rumah Putih mahukan hasil yang konkret. Pelayaran kembali normal, tekanan di pasaran berkurang dan ada sedikit kemajuan politik. Namun hakikatnya keadaan di Teluk bergerak ke arah yang bertentangan. Kapal-kapal masih ditahan, aliran maritim masih tidak menentu dan infrastruktur Arab Saudi telah diserang semasa jeda itu. Ini menguatkan pandangan bahawa gencatan senjata telah dilanjutkan, tetapi krisis sebenar masih berterusan, berdenyut dan sedia untuk menjadi tidak terkawal. Jika saluran pipe yang membantu mengelak Selat Hormuz boleh diserang dan jika selat itu sendiri masih tidak stabil, mesej kepada pedagang, syarikat insurans dan pengimport adalah yang paling buruk. Kemungkinan tiada apa yang benar-benar selamat. Kerajaan itu mungkin boleh memulihkan kapasiti seperti yang telah dilakukan sebelum ini dengan memulihkan sepenuhnya operasi pengepaman dari timur ke barat pada 12 April. Tetapi memulihkan aliran teknikal adalah satu perkara. Memulihkan keyakinan adalah perkara lain. Jauh lebih sukar. Akibat politik daripada semua ini adalah sangat mendalam. Serangan semasa gencatan senjata melemahkan idea pengurangan ketegangan, menjejaskan sebarang ucapan kelegaan dan meninggalkan negara-negara Teluk berdepan dengan keraguan yang amat besar. Sejauh mana mereka masih boleh mempercayai perjanjian sementara, sedangkan infrastruktur mereka masih terdedah. Apa yang kita lihat sekarang bukanlah keamanan, ia hanyalah jeda yang penuh kegelisahan, dikelilingi oleh kapal-kapal yang terhenti, minyak yang terancam, mesej-mesej ketenteraan dan ketidakpercayaan sepenuhnya. Iran cuba menunjukkan bahawa mereka masih mempunyai kekuatan untuk menimbulkan ketakutan. Arab Saudi pula cuba melindungi kedudukannya tanpa terjerumus terus ke dalam peningkatan konflik yang lebih besar. Dan Amerika Syarikat terus memberi tekanan demi satu keadaan normal yang masih belum wujud. Akhirnya, kesimpulannya ringkas tetapi keras. Apa yang berlaku ialah serangan ketika gencatan senjata masih berlangsung. Dan sebab mengapa perkara ini sangat serius adalah mudah. Kerana ia menunjukkan bahawa gencatan senjata sahaja tidak mampu melindungi minyak Arab Saudi mahupun kestabilan Teluk. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.